Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-samalah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnianya kepada kita, kudrat dan iradat yang dipinjamkan kepada kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Anggota tubuh anggota kita yang Allah rezekikan pada kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita sama-sama untuk sentiasa beramal soleh. Alhamdulillah, kita telah selesai menyempurnakan sembahyang fardu berjemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu amalan, ni pegang sampai mati ni, amal. Hari ini kita duduk akhir zaman dah, macam-macam lah budak zaman sekarang ni. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia kata apa, tak payahlah pergi masjid, jalan terencot-encot pun nak pergi masjid, tak payahlah sembahyang kat rumah je lah, pahala dia sama je. Jangan orang kata kita tolak tepilah percakapan orang macam tu, sebab dia tak tahu kelebihan dia. Di antara salah satu kata Nabi SAW, sembahyang fardu berjemaah ini dia boleh melepaskan kita ni daripada dihisap oleh Allah, masuk syurga tanpa hisap. Salah satu amalan adalah sembahyang fardu berjemaah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala pilih kita sama-sama duduk di dalam rumah Allah yang begitu indah, untuk kita sama-sama membuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, saya ni bukanlah orang yang alim. Mungkin kali pertama saya datang sini rasanya. Selalu juga main Shah Alam ni, tapi ini kali pertama lah. Mungkin malam ni gantian saja, jadi gantian kan. Jadi saya insya-Allah, saya ni diberi nama Said Muhammad Hezri bin Said Uthman, berasal daripada Ampang. Jauh ni datang ni, tadi hadap jam, tapi tak apalah naik motor, sebab kita suka duduk menyampaikan ilmu. Jadi Alhamdulillah, moga-moga dengan apa yang kita semua buat pada hari ini, dalam kehidupan kita seharian kita buat amal ibadat, moga-moga semuanya boleh menjadikan keuntungan kepada kita di yaumul mahsyar esok. Amin. Jadi Alhamdulillah, kita ni juga dicipta di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kita ni kena ambil iktibar, muhasabah diri banyak-banyak. Walaupun kita ini umat Nabi Muhammad SAW ni lah yang masuk syurga dahulu, walaupun masuk syurga dahulu, umat lain tak boleh masuk, umat Nabi Muhammad SAW yang masuk dulu, kita lah. Akan tetapi sayangnya, berita buruknya apa? Kalau dibuat kajian lah, kata para ulama, kajian dosa umat Nabi Muhammad SAW dan juga dosa umat-umat yang terdahulu, maka sayangnya dan sedihnya lah, kita orang yang beruntung ni lah yang paling banyak dosa. Beza dia, Allahu Akbar. Dan juga apa, kita ni juga Alhamdulillah dicipta dalam umat Nabi Muhammad SAW ni. Di antara berita buruk ni juga, kita ni lah yang menghadapi Dajjal laknatullah. Umat lain takkan hadapi benda ni. Jadi pastikan pada diri kita hari ini, duduk dekat dalam dunia ni, pastikan setiap perbuatan kita itu memberi manfaat pada kita. Sebab apa? Sebab kita tahu dah, kalau seandainya kita boleh memberi manfaat pada kita, maka apabila kita menghadapi Dajjal laknatullah, automatik terikutlah dengan Dajjal. Sebab itulah tujuan dia. Tujuan dia kita duduk dekat muka bumi ni, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil aw kama qala. Jadikan diri kamu dalam dunia ini seperti orang yang musafir.
Ya, masuk musafir ni apa? Macam kita lah musafir balik kampung. Kita balik 5 hari, kita mesti nak kena kita nak siapkan bekal kita. Nah, 5 hari banyak mana belanja yang kena bawa, baju banyak mana. Nah, kita kena tahu benda tu untuk kita percukupkan 5 hari kita tu. Contoh dia. Jadi macam tu jugalah kita dalam dunia nak balik kepada negeri akhirat, maka kena siapkan bekalan dulu. Nah, sebab tu kata Nabi SAW, ni muhasabah diri sama-sama. Malam ni mungkin saya bawa tajuk bab umum sajalah, bab kali pertama kan. Jadi kita sama-sama muhasabah diri. Tujuan Allah jadikan kaki kepada kita ni tujuan untuk apa? Tujuan dia adalah apa? Adalah kata Nabi SAW, untuk kamu ni manusia pijak lantai syurga. Akan tetapi bila kamu nak pijak lantai syurga dekat akhirat, maka pastikan kaki kamu ni tadi pijak lantai syurga dalam dunia. Katanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah lantai syurga di dalam dunia itu? Kata Nabi SAW, salah satunya, syurga di dalam dunia ini dipanggil, salah satunya adalah Raudah. Siapa yang pijak Raudah, pernah pergi Madinah sana tu, buat umrah atau haji, pijak sana dah umpama apa, kaki kita dah letak dah, pijak dah apa, lantai syurga. Itu yang pertama. Banyak orang tak mampu nak pergi. Lagi pula sekarang ni orang kata kita duduk zaman yang banyak pandemik ni kan. Kadang-kadang nak pergi sana ni banyak, orang kata banyak hal lah. Bukan boleh masuk sesuka hati. Macam dulu tak apa. Sekarang ni pergi sana nak masuk Raudah, dia ada apps. Dia kena register dalam apps tu dulu. Dulu kita pergi, kita beratur je. Lama mana kita tunggu pun boleh masuk. Tapi sekarang tak boleh. Dia kena ada register apps, kena bawa handphone, register dulu, baru boleh masuk. Itu kalau orang yang berjaya dapat masuk. Orang yang tak berjaya macam mana? Katanya Nabi SAW, yang kedua dipanggil syurga dalam dunia itu adalah apa? Majlis ilmu. Inilah yang kita duduk hari ini, tak payah bimbang. Kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, lama mana dia duduk, ikan di lautan ini meminta ampun bagi orang tersebut. Meminta ampun bagi orang tersebut. Jangan bosanlah, walaupun tak faham, walaupun tak tulis satu huruf, tetap juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mana kamu duduk dalam majlis ilmu tersebut. Jadi alhamdulillah. Sebab tu kita ni kena sentiasa muhasabah diri. Kadang-kadang kita takutlah kita terlajak dalam dunia. Terlajak apa? Terlajak ikut hawa nafsu semata-mata. Sebab tu pastikan, kita ni duduk ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita dah duduk dipanggil dalam fasa orang panggil akhir zaman. Tak lama lagi dah. Kajian ulama, antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata umur dunia ini tidak akan sampai kepada 1500 tahun. Tak sampai. Kalau kita buat misal kira-kira lah, sekarang kita 1444 tak? Beza-beza dia ada 56 tahun, 55 tahun je lagi untuk dunia ni dipanggil hidup bertahan. Kita kena buat, orang kata bukanlah percaya, kalau tak percaya pun tak apa, dia bukan benda akidah, tapi kita untuk persiapkan diri. Supaya apa? Takut-takutlah Allah takdirkan kajian para ulama tu betul, habislah kita. Sebab tu pastikan kita duduk dekat dunia ni, kita kena tahu dulu. Kadang-kadang kita ni duduk akhir zaman, kita kena pastikan ilmu asas kita tu kena kukuh. Yang ni yang saya banyak nak sentuh sangat. Kadang-kadang kita akhir zaman ni, orang sekarang ni, minta maaf sebutlah, kalau ada terasa hati, saya minta maaf sebut. Saya nak bagi muhasabah diri saya juga. Pakcik, makcik, ayah, ibu, abang-abang, saya nak pesan. Kita duduk akhir zaman ni, antara yang boleh menyelamatkan kita adalah ilmu asas semata-mata. Ilmu kekuatan dia asas. Dan Allah akan tanya juga pada kita, salah satunya apa? Ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang wajib terhadap diri kalian, terhadap kita sendiri. Maksudnya apa? Kita buat misal mudah aja. Contoh, kita baru lepas semayang tadi. Ni buat misal contoh lah. Kita baru lepas semayang. Kalau siapa yang sembahyang dalam keadaan tak tahu, minta maaf sebut, tak diterima.
Tak diterima Allah sebab apa? Sembahyang ikut-ikut orang. Sebab itulah kewajipan yang Allah akan tanya, salah satunya ilmu sembahyang ni tadi. Bagaimana kamu sembahyang, rukun dan syaratnya, bagaimana taharah kamu. Ni antara ilmu yang Allah akan tanya. Kadang-kadang kita dulu akhir zaman tak perasan. Kita ni rasa kita buat benda kebaikan dah. Contoh dia, saya buat misal contohlah, syaitan ni dia orang yang bijak. Sehingga kan kata para ulama dalam kitab-kitab, iblis ni sebelum dia jadi iblis, dia seorang hamba yang paling banyak, paling bertakwa pada Allah. Iblis ni paling bertakwa pada Allah. Sehingga kan dalam kitab-kitab hadis sebut, kalau dibandingkan amalan kita dengan amalan iblis ketika mana dia dekat dunia dulu, maka seluruh tempat yang kita sujud ni semua penuh dengan sujud iblis. Nak cerita banyak sangat iblis ni orang yang paling taat pada Allah dulu. Sehingga kan Allah Ta'ala perintahkan dia jadi daripada apa, dipanggil apa, sebahagian ulama mengatakan dia jadi sekumpulan malaikat ketua ketika tu. Lalu Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian dia tak nak sujud sebab apa? Sebab dia ada sifat takabbur. Yang ni lah kadang-kadang. Lepas tu pula iblis ni dah janji dah dengan Allah akan sesatkan umat Nabi Adam ni sampai akhir hayat mereka. Sebab tu hari ni kita pastikan, kita takut. Kadang-kadang kita buat setiap amalan kebaikan kita, takut-takut kita ni sebenarnya dah ditipu oleh iblis. Walaupun benda tu benda kebaikan, walaupun benda tu benda akhirat. Sebab tu kita kena, orang kata perlu pentingnya ilmu asas untuk kita kenal setiap perbuatan kita ni dia menjadi akhirat ataupun dunia saja. Contoh saya buat misal. Kita buat misal lah, contoh seseorang itu kerja, ataupun orang banyak hari ni orang kerja, keluar pada rumah dia niat apa? Niat baik. Niat semata-mata nak apa? Nak cari nafkah anak isteri, nak tolong mak ayah, contoh dia. Asalnya niat tu baik, niat tu menjadi pahala asalnya. Tapi apabila seseorang itu melangkah keluar tempat kerjanya, duduk pula dalam keadaan yang lalai, duduk pula dalam keadaan pekerjaan yang haram, maka perkara itu walaupun niat kamu nak cari nafkah anak isteri, nak tolong mak ayah, tapi pekerjaan kamu bukan pekerjaan yang halal, maka itulah dipanggil dunia. Maksudnya apa? Tak memberi keuntungan pun pada kita dekat yaumul mahsyar esok. Penatlah 40 tahun kerja, setiap hari balik lambat, tapi niat nak cari nafkah anak isteri. Bagus dah, kerja gaji yang halal dah, tapi perbuatan pula duduk tempat yang haram. Tak sembahyang, fikir kerja semata-mata. Ketika itu dipanggil apa? Benda itu sia-sia, takkan menjadi pahala pada kita. Walaupun 70 tahun kerja cari untuk nafkah anak isteri, tapi perintah Allah tak buat, maka ketika itu sia-sialah, benda tu takkan dihitung oleh Allah. Dapat penat sajalah. Itu dipanggil benda yang asal akhirat, tapi dipanggil dunia. Ataupun apa? Hari inilah kita semua datang masjid ni, semata-mata kerana apa? Tilik ni hati dulu. Kadang-kadang ada orang, minta maaf sebut, moga-moga bukan masjid ni lah. Ada setengah orang datang sini, dia niat apa? Aku nak tunjukkan pada jiran-jiran aku ni orang masjid. Alhamdulillah, tiap-tiap hari pergi sebab apa? Sebab nak biar orang pandang aku ni orang baik. Itu asalnya tadi, benda tu akhirat. Kita buat pahala kebaikan nak pergi masjid tiap-tiap hari, tapi bila niat kita tak betul, bila hati kita ada penyakit, maka ketika itu amalan tu dipanggil dunia. Walaupun 40 tahun kamu duduk masjid sah pertama lagi, tapi dengan niat tak betul, semua tidak akan diterima oleh Allah. Sebab tu pastikan kita ni tak dipimpin oleh iblis laknatullah. Contoh dia buat apa? Misal hari ni ramai akhir zaman, banyaknya orang terkena dengan penipuan iblis. Kita tak sedar kadang-kadang. Iblis dia pandai, dia tak bisik kita pada kejahatan. Dia tahu kita ni orang yang kuat, takkan buat benda jahat. Jadi cara iblis nak sesatkan kita macam mana? Dia ajak kita pada benda kebaikan. Dia kata, Imam Mat, kita tahu dah malam ni mengaji bab fardu ain, bab semayang,
bab toharah, bersuci umpamanya. Dia pula bisik, Mamat, asyik pergi belajar bab ni je, tak bosan ke? Belajar bab semayang. Dulu kat sekolah kan dah belajar. Dia bisik, pergilah belajar. Allah Akbar, sorry. Pergilah belajar masjid sebelah belajar bab Dajjal. Dia kata, kita kan duduk akhir zaman. Masjid sebelah tu besar lagi, luas lagi, tak ada sempit-sempit. Speaker sedap lagi. Duduklah masjid sebelah, belajar pula bab Dajjal. Kan kita duduk akhir zaman ni, nak bertemu dengan Dajjal, kena ambil tahulah pasal Dajjal. Iblis tipu. Kita pun ya tak ya juga, pergilah. Walhal benda tu benda kebaikan, boleh mendapat pahala akhirat. Sebab apa? Duduk dalam masjid ilmu. Akan tetapi apabila ilmu asas kita tak betul lagi, maka perkara itu tidak menjadi manfaat pun bagi kita. Bahkan boleh mendapat seksa. Sebab apa? Sebab tinggalkan benda yang wajib. Rata-rata orang hari ini bila belajar bab Dajjal, semua tahu A to Z bab Dajjal. Dajjal ni akan datang, mata buta sebelah mata. Tapi kata para ulama, sayangnya mereka ini umat akhir zaman lah. Maksudnya kita lah, bukan orang lain lagi. Kita tilik diri kita sendirilah. Bukan saya nak tembak orang, tak. Diri saya juga kadang-kadang muhasabah diri saya sama. Nak bagi tahu apa, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlampau fikir benda yang apa? Benda yang sunat daripada benda yang wajib. Benda ni boleh menjadi seksa pada kita. Kadang-kadang kata para ulama, orang umat akhir zaman ni dia belajar bab Dajjal, tapi dia lupa nak ambil hikmah tentang Dajjal. Dia tahu Dajjal ni akan keluar buta sebelah mata, akan keluar tulisan kafarah, akan keluar tulisan kafarah. Dia tahu bab tu je, tapi dia tak selami perbuatan apa, amalan apa yang boleh menyelamatkan daripada Dajjal. Ada orang kata, Ustaz Al-Kahfi lah ayat 1 hingga 10. Ya betul. Tapi hakikatnya yang menyelamatkan itu adalah iman. Iman yang teguh. Iman yang teguh datang daripada mana? Datang daripada ilmu asas yang kuat. Rata-rata umat akhir zaman ni tahu Dajjal buta sebelah mata. Kata para ulama, mereka lupa ambil pengajaran. Sebab apa Allah jadikan Dajjal itu buta sebelah mata? Supaya apa? Supaya umat akhir zaman sentiasa menilik dalam kehidupan mereka, takut Dajjal. Dajjal itu buta sebelah mata. Dajjal itu dah masuk dah dalam kehidupan kita. Kita tak sedar Dajjal, kita tak temu lagi, tak keluar lagi. Misal contoh, tak pernah nampak lagi. Tapi fitnah Dajjal itu dah ada dah dalam kehidupan kita. Contoh dia mana? Buat misal mudah aja. Dalam rumah kita ada seseorang yang tak sembahyang, ataupun ada pula anak-anak kita ni pula yang membuat larangan-larangan Allah, ataupun diri kita sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mak, takut nak tegur anak. Tahu dah anak duduk dalam keadaan yang salah, tapi fikir apa? Ni akhir zaman. Tak bolehlah nak tegur anak. Nanti pula esok-esok aku dah lah anak ni seorang je. Esok-esok nak tegur, takut-takut nanti pula duit belanja tak dapat. Anak ni terasa hati dengan aku, tak datang jumpa aku. Esok kalau aku sakit, siapa yang nak bantu? Duk fikir lagu tu lah. Ni. Kadang-kadang orang tak sedar. Sebenarnya buta Dajjal itu tadi, kamu ni dah lama dah sebenarnya terikut dengan Dajjal itu. Sebab apa? Daripada fitnah-fitnah dia. Belum keluar lagi. Kalau seandainya belum keluar lagi itu pun kita dah terikut, maka apatah lagi bila dia keluar. Sebab itulah ilmu yang boleh menyelamatkan kita daripada Dajjal adalah ilmu apa? Ilmu iman. Iman ni tergolong dalam ilmu apa? Ilmu aqidah dipanggil. Hari ni kita duduk zaman yang teknologi canggih, macam-macam dah. Hati-hati. Sebab tu benda bab aqidah ini pastikan kita duduk atas landasan yang betul. Jangan nak mengaji ekspres. Kata Nabi SAW, wasatariftaku fi ummati ala sab'ina firqah. Akan muncul dekat akhir zaman. Zaman kita dah ni 72 puak. Semuanya mengaku mereka ini agama yang benar.
kulluhum finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu sahaja, iaitu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Habis 72 puak tu tak mengaku ke dia ahli sunnah? Mengaku juga. Sebab tu pastikan kita duduk atas landasan agama Islam yang benar. Hari ini rata-rata ramailah, minta maaf lah, saya bukan nak tembak ataupun sebagainya, tak. Kita nak sama-sama buat biarkan jadi peringatan pada kita. Sejauh mana kita kenal Tuhan hari ini? Sejauh mana kita faham tentang sifat-sifat Tuhan? Itu bab akidah asas tu. Dalam bab dulu sekolah kita belajar apa? Sifat 20. Sifat 20. Kita dah daripada kecil sampai kita tua, kita belajar bab sifat 20 je. Tiba-tiba datang pula seorang ustaz, seorang PhD, dia kata, mana boleh belajar bab ni? Nabi tak bawa sifat 20 ni. Dia ajar pula. Kita pegang pada Quran kan. Quran sini sebut Allah Ta'ala duduk. Allah Ta'ala duduk dekat atas. Terimalah. Siapa tolak Quran, kafir. Senang dia cakap. Kita pula tak ada ilmu, tak pernah belajar. Betul lah ustaz ni cakap. Kita belajar kat sekolah dulu sekadar apa? Sekadar hafal je. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi had. Sekadar hafal je. Faham tidak pun. Datang pula seorang ustaz, tengok dia pula kecek sedap betul lah ustaz ni. Dia pun kita pun ikutlah dia. Dia pun kata, kita pegang Quran. Allah sini kata Allah ada tangan. Tangan-tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Kita pun tangan macam mana? Tangan Allah lah, tapi tak sama dengan tangan manusia. Ustaz tu kata. Kita pun betul lah, senang lah ustaz ni. Dia mudah dia kata. Dia kata tangan Allah tu atas tangan manusia, tapi tangan Allah tu tak sama dengan tangan manusia. Terima je lah. Quran ni cakap. Kita pun ya dah. Itu bahaya je ilmu akidah yang sesat. Kita dah duduk akhir zaman, pastikan ilmu akidah tu kita duduk dalam keadaan yang selamat. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang dia ini tadi memudah-mudahkan agama, tak ambil cakna, tak ambil peduli bab agama, bab ilmu asas, kamu nantikan semua di antara kita akan rasai ketika mana sakaratul maut. Ni Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis ini, Nabi kata, orang di mana ketika mana dia sedang menghadapi nazak, ketika itu dia akan dihadapi dihadapi dengan dua ujian. Yang pertama, ujian apa? Ujian orang itu dalam keadaan sangat-sangat dahaga. Yang ini hari ini, mulai hari ini, kalau kita ada pengalaman, kita orang nazak, kita pergi tengok. Ataupun kita punya kawan nazak ke, kita sebagai kawan pastikan bila kita datang ke tempat yang kawan kita nazak ataupun orang tu nazak, pastikan sekeliling orang yang sedang nazak itu orang yang boleh memberi manfaat pada orang yang sedang nazak. Boleh memudahkan sakaratul maut. Ini akhir zaman. Kadang-kadang sekarang yang mai, kalau kita tengok orang nazak, sibuk dekat tepi mak dia sedang nazak ni, main handphone. Ada yang duk main game. Subhanallah. Sebab itulah pastikan bila orang sakaratul maut ni, dia akan hadapi satu ujian, dua ujian. Yang pertama tu sangat dahaga. Ujian yang kedua, hatinya panas terbakar. Yang ni kata Nabi SAW, semua di antara kita akan rasa. Tak nak ambil tahu tak apalah, tapi pasti esok kita akan menyesal. Sebab tu perlu penting kita jangan memudah-mudahkan agama ni dalam bab ilmu asas. Allah tak akan tanya kita bab ilmu Quran, tafsir Quran, tak ada. Allah tak tanya. Ilmu tajwid Allah tak tanya. Allah tak tanya pun kamu baca berlagu ke tak, taranum ke tak. Allah tak akan tanya. Tak menjadi dosa pun pada kita. Tapi ilmu asas, ilmu yang wajib pada diri kita, tak tahu, maka seksa buat kamu. Orang yang memudahkan ni, apabila sakaratul maut, maka akan dihadapi satu ujian yang sangat besar. Ketika itu kita dalam keadaan yang sangat nazak ni. Kalau nak percaya, kalau esok ada orang nazak, kita duduk sebelah dia. Sampai satu masa ulama ajar, sunat kita ajar orang yang sedang nazak ucap la ilaha illallah.
Ucap tu pula sampai apa? Sampai mulut dia ikut. Selagi mulut dia tak ikut, selagi itulah kita talkinkan dekat telinga dia. Biar dia ucap sekali baru berhenti. Selagi tak ucap, selagi tu pastikan kita talkin pada telinga dia. Kadang-kadang ada satu masa orang nazak ni dia akan belahlah kau, berambuslah, bising. Kita pula orang tak pernah dengar bab ni. Apa benda pula mak aku ni? Halau aku pula. Aku ajar bab kalimah la ilaha illallah, dia halau aku. Kita pun belah. Takut-takut mak kita mati dalam keadaan kufur, kita biarkan dia. Waliyazubillah. Sebab tu kena ambil tahu, orang yang menghadapi nazak ni dia akan didatangi oleh iblis laknatullah. Iblis akan menyerupai orang yang kita sayang ketika itu. Kita dalam keadaan yang sangat-sangat dahaga, tak sedar apa dah, tak fikir apa dah, iblis datang. Ujian yang terakhir ni, jahat ni iblis ni, nak goda pastikan kita mati dalam keadaan kufur. Dia datang, dia bawa segelas air. Kata Nabi SAW, segelas air. Air itu pula air yang mana manusia itu suka, special. Ikutlah Nescafe ais lah. Air Bandung lah. Kalau orang kata air ketum lah. Tapi tak adalah air ketum tu tak. Nak cerita gini lah, air yang disukai oleh orang tu tadi. Lalu ketika itu bila kita nampaklah orang yang kita sayang, katalah mak kita, katalah isteri kita, bawa air datang daripada kepala sampai kaki, bawa air sejuk. Kita tengok, yang abang nak minum lah, boleh tak minum? Abang nak minum ke? Boleh, tapi ada satu syarat, katanya isteri kita tadi. Ketika inilah nak uji. Kalau seandainya dia bukan orang beriman, nescaya dia nak minum dah. Tapi kalau orang beriman, orang yang selamat daripada fitnah ini, orang yang orang kata duduk dalam syurga, maka dia akan diam. Kenapa pula nak syarat-syarat ni? Nak air je pun. Dia akan fikir dulu. Jadi kata Nabi SAW, orang yang mana tak sedar tentang hal ini, maka dia kata, yang apa syarat dia, cakap je lah yang abang nak minum, abang dah dahaga sangat dah ni. Abang katakanlah agama Islam ni bukan agama yang benar. Dia suruh sebut tu je. Abang sebut tu sekali je bang, 2 jak saya bagi. Kita pun kalau iman tak kuat, akidah kita tak benar, maka automatik ikut dah fahaman dia, ikut dah. Orang kata suami yang syaitan yang menyerupai orang kita sayang tadi tu, nescaya kita akan tergoda. Merah minum. Tak apalah, Islam tu bukan agama benar lah. Minum. Walaupun setitik, katanya para ulama, kalau seandainya 70 tahun kamu buat amal ibadat, tak pernah buat maksiat sikit pun, tapi kamu ni apa? Orang kata tidak ambil peduli tentang ilmu asas, tapi ibadat kuat, tak pernah buat maksiat, bagus dah. Kalau kamu terikut setitik saja kamu minum, nescaya amal ibadah kamu 70 tahun itu semua tidak akan dikira. Maksudnya apa? Kamu mati dalam keadaan kafir. Wa na'udzubillah min zalik. Itu kalau kali pertama dah orang kata dah tergoda, automatik lah mati dalam kufur. Tapi kalau orang beriman, dia diam dulu. Itu yang kadang-kadang orang nazak, kalau kita tengok, berambuslah, bising lah, tepilah kau. Kena tahu tu, itu bukan dia marah kita, dia marah syaitan tu tadi. Dia fikir, ini yang kena, bukan dia ni, bukan isteri aku ni. Pergi. Dia akan marah. Lepas tu pula orang nazak ni dia akan dalam keadaan yang lupa. Apa yang berlaku pada dia akan lupa. Datang pula syaitan tak pernah putus asa. Datang pula kali kedua, menyerupai orang yang kita sayang enggak. Katalah ayah kita pula datang lepas tu, atau mak kita pula datang. Mak kita kan, mestilah kita cair sikit dengan mak ni. Mak pun kata, wahai anakku, anak yang menyejukkan perut ibumu ini, mehlah minum air ni. Dia kata, mehlah minum, nak minum tak? Mak tahu kamu dalam keadaan dahaga ni, mak bawa air ni. Mak, air apa ni? Air kegemaran kamu lah ni. Kita pula, boleh mak, tapi satu syarat je. Apa syarat dia mak? Syarat dia, katakanlah Allah itu 2. Allah itu 2. Kamu akan dapat minum. Kalau orang yang beriman, maka dia akan lepaslah benda ini, maka mudahlah dia untuk melawan benda ini. Itu kalau ilmu asasnya kuat.
Ini kalau kita yang hari ini bermudah-mudah dengan agama, tak mengambil peduli bab-bab asas, maka nescayalah orang kata secara dipanggil rambangnya, boleh confirm, boleh tergoda dah dengan hasutan dia tadi. Mati dalam keadaan kufur, segala amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu pastikan kita duduk dekat akhir zaman ni, satu benda je yang boleh selamatkan kita, iaitu apa? Ilmu. Sebab itulah kata Nabi SAW, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh, atau kama qala. Ilmu itu dia imam bagi amal. Katakanlah kita ada anak umur 7 tahun, anak kita belajar tahfiz, belajar bab jadi imam. Maka walaupun kita tua, belum tentu kita boleh duduk depan, tak boleh. Sebab apa? Sebab anak kita ada ilmu. Anak kita dulu, kita di belakang. Maksudnya orang yang ada amal saja semata-mata, kalau tak ada ilmu, minta maaf sebut, sia-sialah. Wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Katanya Syekh Matan Zubat, Syekh Sanusi, dia kata amalan yang mana dia buat ikut-ikut orang, tak tahu apa pun, orang takbir dia pun takbir, ketika itu perkara itu ditolak buta-buta. Apatah lagi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata la tahsihul ibadah ila ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah segala amalan kamu melainkan kamu kenal Tuhan. Kenal lagu mana? Kenal ni. Ni kita nak belajar kenal lagu mana. Sebab tu ilmu asas dia mengajar kita daripada kenal. Kenal dengan makna, bukan dengan makna kita kenal ayah kita, kita kenal mak kita, kenal girlfriend kita, bukan. Kenal Allah tak sama. Kenal Allah ini dengan makna segala benda yang kita fikir tentang Allah, kita tak boleh capai. Yang tu maksudnya kenal. Dah tak nak fikir dah. Yang tahu, yang pastinya Allah tu wujud. Mau Allah wujud pun bila makan. Allah mawujud bila makan. Allah tu wujud tanpa tempat. Tak boleh kata tempat. Kalau kata Allah duduk atas, atas tu bermakna tempat, maksudnya Allah itu berbentuk, tak boleh. Kita tolak bulat-bulat. Sebab tu pastikan ilmu akidah kena duduk ilmu yang benar. Takut-takut kita kat hujung-hujung kita ni mudah-mudah je tergoda dengan iblis laknatullah. Ini semua punca daripada apa, ibu-ibu, ayah-ayah? Kadang-kadang kita tak sedar. Punca daripada apa? Daripada hati kita yang mati. Hati kita yang tertutup daripada hidayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara punca, nanti kita tilik balik, di antara punca penyebab manusia itu hati dia ditutup daripada hidayah. Hidayah datang dah depan mata, tapi dia tak sedar. Dia biarkan hidayah tu berlalu begitu saja, tak ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab ketika itu dia dipimpin oleh iblis laknatullah. Bila hatinya tertutup, hatinya mati, maka akan datanglah segala penyakit-penyakit hati. Di antara amalannya apa? Antara puncanya apa? Apabila manusia ini tadi, mereka yakin, mereka ini terlalu, orang kata tak belajar mana pun, tapi menyangka mereka tu dah kenal Tuhan. Aku dah kenal Tuhan dah, tak payah belajar lah bab ni. Perbuatan ini, perkataan inilah sebenarnya menyebabkan hati kita tertutup daripada hidayah. Sebab apa? Rasa-rasa dah kenal Tuhan dah. Sebab tu tak nak belajar bab ilmu asal ni. Kat sekolah dah belajar dah dulu. Contoh dia. Yang keduanya apa? Manusia itu mereka pandai menggunakan nikmat yang Allah berikan. Harta yang Allah berikan bukan main lagi, mereka belanjakan. Mereka gunakan dengan baik. Akan tetapi sayang, hakikatnya mereka ini tidak pandai bersyukur. Kalau bersyukur, bersyukur pada bibir semata-mata. Orang sebut Alhamdulillah, dapat harta juga. Harta daripada yang haram, sebut Alhamdulillah juga. Bagus dah benda tu. Tapi harta tu harta yang haram. Itu dipanggil orang yang mana hanya bersyukur pada bibir saja, perbuatan tak ada. Sebab tu hari ini saya datang, saya nak bagi tahu pesan pada diri kita sendiri, sama-sama muhasabah. Kata Nabi SAW, 3 benda kena ada dalam diri kita.
Nak dipanggil kita ni betul-betul orang yang bersyukur. Nak tahu kita orang bersyukur, dia mesti kena ada 3 benda. Pertama dipanggil apa? Syukur menggunakan hati. Nabi ajar syukur menggunakan hati ni apa? Maksudnya datangkan setiap perkara, walaupun perbuatan baik kita, walaupun perbuatan taat kita, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Jangan ada sikit pun letak dalam hati mengatakan ini sebab usaha aku, ini sebab amalan akulah. Kadang-kadang inilah umat akhir zaman, kadang-kadang mereka ini banyak berkata-kata. Kadang-kadang apa, contoh dan mudahlah saya buat misal contoh lah. Kalau dari sudut bab harta ni, ada setengah orang dia kata apa bila orang puji. Ni orang puji ni, "Wih Mamat, baguslah kau dulu belajar pandai-pandai, dapat beli rumah besar." Kita pula orang dah puji kita, kita pula rasa apa? Alhamdulillah lah, nasib baiklah mak ayah aku hantar aku belajar you. Kalau tak boleh aku jadi manager ni, tak boleh aku beli kereta besar, rumah besar ni, tak boleh kalau aku tak belajar. Dia pegang bab tu pula. Yang ini kata para ulama, kalau dia ini hanya sebut pada bibir saja, alhamdulillah titik peluh aku sebut kat bibir, tak apa dah, hukum dia tak apa, tak kufur, hukum dia harus. Tapi yang tak nak dia terpaut dalam hati, yang ni bahaya. Bila terpaut dalam hati, oh alhamdulillah kalau mak ayah aku tak hantar aku pergi you dulu, tak dapat aku benda ni, tak dapat lah aku beli rumah besar, tolong mak ayah aku pergi umrah. Ini semua punca daripada mak ayah aku hantar aku belajar. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Bila pegang pada hati dia kata ini usaha dia, maka hukum dia kufur kepada Allah, hakikatnya kufur. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu Nabi ajarkan, datangkan dalam hati itu semua itu daripada Allah, bukan daripada kita. Walaupun hari ini ataupun sebelum ni, tiap-tiap hari kita dapat datang masjid istiqamah sembahyang fardu berjemaah, semua daripada Allah, bukan daripada kekuatan diri kita. Pegang bulat-bulat dulu. Sebab bila kita rasa kita lah yang buat baik, maka hakikatnya kita syirik kepada Allah. Dipanggil syirik khafi, syirik yang kita tak nampak benda tu. Ataupun apa, bahasa lain kasar dia lagi, hakikatnya kita samalah macam iblis laknatullah, ada sifat keakuan dalam diri kita. Ada sifat keakuan dalam diri kita. Maksudnya apa? Kita rasa aku usaha. Macam itulah juga iblis. Ketika mana diusir daripada syurga, iblis kata apa? Ya Allah, ana khairan minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Buat apa aku nak sujud? Aku lebih mulia ya Allah. Hakikat dia macam itulah manusia, yang mana dia rasa dia buat amal kebaikan, dia tolong orang susah, dia dapat apa, sponsor orang itu ini, sponsor makan umpamanya, hantar mak ayah dia pergi haji umrah umpamanya, dia rasa usaha dia semua tu, titik peluh dia semua tu, hakikatnya kufur kepada Allah. Wajib syahadah kembali. Takut-takut kita kufur dah kepada Allah. Sebab tu ajarkan apa hati kita supaya apa, sifat rendah diri, bukan daripada kita, semua itu daripada Allah. Tu yang pertama Nabi kata. Yang kedua, Nabi SAW bagi tahu nak dipanggil kamu orang yang bersyukur, iaitu apa? Mestilah syukur menggunakan lisan. Bila dapat sesuatu nikmat, apa-apa nikmat, walaupun benda itu benda bala, musibah, sebut dulu alhamdulillah. Walaupun benda tu musibah bagi kita, wish apa benda kena ujian ni, sebut dulu alhamdulillah. Ada juga musibah bagi aku yang boleh menyebabkan aku ini ingat kepada Engkau ya Allah, boleh menyebabkan aku ni balik pada Engkau ya Allah, alhamdulillah aku sebut. Ini kita tak, bila dapat nikmat alhamdulillah, bila dapat ujian, aduh apa benda ni, Allah ni tak ada ke? Ada sampai macam tu sekali. Walhal ujian itu pun daripada Allah. Sebab tu kita nak sebut alhamdulillah. Supaya apa? Supaya nak datangkan, nak latih hati kita supaya tunduk pada Allah, berasa rendah diri pada Allah. Walaupun kita ni dah kaya
banyak bantu orang dah, tak pernah buat maksiat dah. Nah, ucap juga alhamdulillah. Sebab apa? Sebab perbuatan ini semuanya daripada Allah. Allah yang bagi izin pada kita. Itu Nabi ajarkan. Yang ketiga dipanggil kamu bersyukur, wa amalun bil arkani, iaitu mestilah gunakan anggota badan kamu, tubuh badan kamu yang Allah ciptakan kepada kamu dalam keadaan sempurna. Nah, maka jadikanlah benda itu, gunakanlah anggota itu supaya apa? Supaya dipanggil kita ini bersyukur pada Allah. Maksudnya apa? Tunduklah pada Allah, gunakanlah atas jalan yang boleh memberi manfaat pada kita. Nah, kadang-kadang tak sedar, ni banyak manusia tinggal benda ni. Mula ucap alhamdulillah bagus dah, tapi duduk dalam pekerjaan yang haram lagi, tapi duduk lagi dalam keadaan yang maksiat, tapi duduk lagi dalam keadaan yang lalai pada Allah, tak pernah taat perintah Allah. Alhamdulillah juga sebut, tapi semayang tak buat. Adakah itu dipanggil bersyukur? Itu tidak dipanggil bersyukur. Bahkan kata Nabi SAW, hati-hati, takut-takut apabila kamu ni selalu dapat nikmat yang kamu rasakan, tapi nikmat itu menjauhkan kamu daripada Allah, maka ketahuilah kamu dah disesatkan oleh Allah, diberikan istidraj kehadap kamu. Sesat oleh Allah. Sebab apa? Walaupun dapat nikmat bertambah-tambah, tapi makin jauh. Nah, kawan kita taat lah, bukan main lagi setiap hari, tak buat larangan-larangan Allah, tapi makin susah pula dia. Itu ujian buat dia. Tapi dekat sisi Allah, dia paling tinggi. Ini kita setiap hari dapat nikmat, tapi tak pernah sembah Tuhan pun. Ketahuilah itulah dipanggil istidraj. Bila istidraj ini, maka tidak ada orang yang boleh menyelamatkan kita kecuali semua dengan izin Allah, kecuali semua daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan, maka takkan dapatlah kamu. Ingat tak kisah ketika mana Abu Talib meninggal dunia? Kisah Abu Talib meninggal dunia. Nabi SAW ni sebelum dia ambil Isra' Mi'raj, dia sangat-sangat sedih. Pertama mati Sayyidina Khadijah, yang kedua matinya Abu Talib. Mati pula Abu Talib, mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah dan Rasul. Lalu Nabi sedih sangat-sangat ni. Allah turunkan ayat, innaka man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, Allahu a'lamu bil muhtadin. Kamu wahai Muhammad tak dapat beri petunjuk pada orang. InsyaAllah bagi dalam azan tu.
InsyaAllah kita ambil masa 5 minit saja lagi ya. InsyaAllah itulah kata Allah SWT dekat Nabi, wahai Nabi Muhammad, kamu tak boleh memberikan petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki. Maksudnya apa? Walaupun kita sayang orang tu sangat-sangat sekalipun, dia jauh dah, jadi perkara yang penting untuk kita doakan dia. Takut-takut apa? Diistidrajkan oleh Allah. Itu benda yang penting. Jadi antara amalan yang mana boleh membersihkan hati kita supaya kita ini tidak dipimpin oleh iblis dan juga tidak dipimpin oleh hawa nafsu kita sendiri, maka pastikan kena ada dipanggil alat untuk cuci hati kita, untuk sinarkan hati kita, iaitu apa? Di antaranya apa? Banyakkan bertaubat kepada Allah. Taubat dengan sungguh-sungguh. Kena faham dulu, sebab tu penting ilmu asas dalam bab taubat ni. Kadang-kadang orang salah buat. Minta maaf sebutlah, taubat dah, tapi besok buat maksiat lagi. Itu bukan dipanggil taubat lagi. Taubat dah, betul niat taubat, tapi duduk dalam pekerjaan yang taubat, pekerjaan yang maksiat, itu bukan dipanggil taubat lagi. Bila kata taubat, maksudnya apa? Dia mesti kena jauhkan daripada maksiat tersebut, berhenti serta merta dalam maksiat tu. Itu dipanggil taubat. Azam sungguh-sungguh supaya tak jatuh. Itu dipanggil taubat. Jangan hari ini malam taubat tapi duduk dalam pekerjaan yang Allah tak redha, pekerjaan yang sumber-sumber haram. Bukan maksudnya tu, maksudnya berhenti tu benda tu. Nak taubat sungguh-sungguh, buang semua benda tu, pekerjaan tu. Jangan fikirlah orang kata apa, depan ni nak kerja, mana nak cari kerja, dah lah kerja susah, kerja je lah, tapi malam taubat, tak jadi benda tu. Tu bukan dipanggil taubat yang sebenar. Taubat ni lah banyak orang kata untuk membersihkan hati. Kata Nabi SAW, walaupun orang tu tadi umur 70 tahun 70 tahun tak pernah semayang, buat maksiat semata-mata, tapi bila Allah kehendak dia, Allah bagi jentik hati dia, dia rasa terdetik nak taubat, dia taubat malam tu dengan sungguh-sungguh, maka malam tu jugalah dipanggil apa? Dia ni seperti seorang bayi yang baru lahir. Maksudnya tak ada dosa, bersih daripada dosa. Umur 70 tahun dah tapi tak ada dosa. Tu orang bertaubat, hatinya bersih. Yang kedua, amalan yang paling dipanggil apa? Antara amalan yang mana Allah dan malaikat juga buat adalah apa? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni banyak orang tinggal. Mengaku umat Nabi, tapi tak nak pun selawat atas Nabi, malas dah. Tahu fadilat dia banyak tapi malas. Sebab sibuk dengan kerja, malas nak selawat. Esok tahulah orang yang malas selawat atas Nabi ni tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bimbangkan, apatah lagi mendapat syafaat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, semalah-malah orang lah ni pegang sampai mati ni, malah macam mana pun pastikan 10 pagi 10 petang cukup dah. Kata Nabi SAW, kunci dia 10 waktu pagi, 10 waktu petang. Orang ni tadi halat lahu syafaatin, berhak dapat syafaat aku. Baru kata berhak dapat syafaat, belum orang kata belum bertemu Nabi dalam syurga, tak. Orang yang buat 10 tak temu Nabi lagi, tak duduk dengan Nabi. Nak duduk Nabi apa? Nak duduk dengan Nabi mesti kena apa? Selawat banyak. Tapi nak cerita sekurang-kurang dia, yang boleh mendapatkan syafaat Nabi adalah 10 pagi, 10 petang, 10 malam. Jangan tinggal ni semalam-malam dia, busy macam mana pun mesti kena buat 10 ni. 10 pagi 10 petang cukup lah, ataupun 10 pagi 10 malam, yang penting 20 lah seharian. Mudah faham macam tu, untuk mendapatkan tiket syafaat Nabi. Kita ni tak ada benda dah boleh memberi keuntungan pada kita melainkan dapat apa? Redha Allah. Redha Allah datang daripada siapa? Datang daripada cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sangat cintai. Kalau seandainya kat dunia cintai dengan, minta maaf sebut, cintai dengan artis lah kita. Cintai dengan dunia barat lah kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia akan tergolong nanti di yaumul mahsyar, akan dibangunkan dengan kaum tersebut.
Ikutlah dari segi sudut bidang apa sekalipun dia tiru, tetap akan dibangunkan dengan orang tu. Jadi pastikan kita nak mendapat cinta Nabi, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Nak mati husnul khatimah pun banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Itu amalan nak bersihkan hati, nak selamatkan kita daripada kena fitnah Dajjal. Pastikan jangan tinggal benda ni. Semalah-malah apa pun, antara amalan yang mana Allah takkan tolak, iaitu amalan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan paling besar. Walaupun niat tak betul, niat nak tunjuk-tunjuk pegang tasbih, niat selawat kuat-kuat ni nak tunjuk, tetap juga akan diterima oleh Allah. Amalan yang tak bergantung dengan niat. Kalau lain, zikir lain ataupun baca Quran umpamanya, dia bergantung dengan niat. Kalau niat nak tunjuk-tunjuk, maka perkara itu batal, takkan dapat pahala. Walaupun mulut sebut sentiasa, tapi niat tak baik tak dapat. Tapi bab selawat ke atas Nabi, kamu niatlah belagak ke, nak tunjuk kat orang ke, maka tetap juga akan sampai pada Nabi, tetap juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah setakat tu dulu. Moga-moga dengan apa yang saya sampaikan ini boleh memberikan manfaat pada kita semua dan juga diri saya juga. Moga-moga dengan apa yang kita buat ini boleh memberikan manfaat pada kita di Yaumul Mahsyar nanti, dan juga semoga silaturahim kita tak terputus sampai sini. InsyaAllah pada lain waktu kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ya Allah hati yang bersih ya Allah. Rezekikan kepada kami hati yang bersifat dengan sifat mahmudah ya Allah. Jauhkan daripada hati-hati kami ya Allah sifat-sifat mazmumah ya Allah, sifat yang tercela ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kepada kami ya Allah, rezekikan juga kepada kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dengan Kau matikan kami dalam keadaan su'al khatimah ya Allah. Izinkan lidah kami ini ya Allah dapat menyebutkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.